Setiap cerita besar bermula dengan satu langkah kecil dan di sini, langkah itu diambil dengan penuh keberanian. Inilah kisah sebuah fakulti yang bermula dengan 1001 cerita. Cerita tentang impian, cabaran dan harapan. Negara perlu wujudkan fakulti yang ada kaitan dengan teknologi maklumat. Saya tak lupa, satu hari saya dipanggil oleh Timbalan Chancellor Akademik. Dia kata dekat saya ingat doktor pernah menulis satu kertas kerja, memang betul, pada tahun 85, dan dia kata dekat saya, ambil balik kertas itu, bincang dengan Profesor Teku daripada Fakulti Matematik dan Kuantitatif, kata dia. Minat untuk memajukan anak bangsa serta semangat bekerja secara setia kawan merupakan resepi utama penubuhan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat tepat pada masa dan keperluan negara pada tahun 1994. Saya ingat dalam kertas video itu, penubuhan fakulti ada segi tiga, ada ilmu, kemahiran dan entrepreneurship. Saya dicantumkan dengan Prof Tengku dalam satu mesyuarat. Di situlah kita mula menyebut tentang penubuhan fakulti ini. Kenapa FTSM, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat? Sepatutnya kalau pada pemikiran masa dulu, Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat. Teknologi maklumat kan? Tapi Profesor Sarif tak mahu. Dia nak tumpukan pada sains. Jadi kita pun ubah suara itu Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. FTSM bermula dengan 4 jabatan dengan disokong seramai 34 kaki tangan akademik dan barisan kaki tangan pelaksana yang berdedikasi tinggi yang telah menyumbang ke arah pembangunan program akademik di FTSM. Masa kita mulakan fakulti ini, kita lihat ada 4 pengkhususan yang amat penting. Satu ialah sains komputer, satu lagi ialah pengurusan sistem, dan maklumat, which is lepas tu kita panggil pengurusan sistem lah. Jabatan komputer dan industri, itu ramai orang matematik dan statistik masuk ke situ. Jabatan sains maklumat, mula kita buat sains perpustakaan. Tapi bila bawa ke kementerian, dia suruh tukar. Ini suruh tukar kepada sains maklumat. 1996, 1997 kita mula penyelidikan dengan MSc, Multimedia Super Corridor. And 1998, 1999 kita mula berbincang di fakulti tentang 2 program. Program Sains Maklumat dan juga program pengajian multimedia. Usaha besar kita untuk mencari tapak fakulti lah biar lebih baik. Sebab masa tu hanya ada sebuah bangunan yang dinamakan dulu Pusat Pengajian Kuantitatif Singapura. Bangunan kecil, jadi untuk kembangan dan pembangunan program dan sebagainya untuk menambah stam jadi kesukaran. Jadi selepas pada itu kita menumpang-numpang lah bangunan-bangunan yang mana-mana. Walaupun tidak mempunyai penempatan yang sedesa seperti mana fakulti dan jabatan-jabatan fakulti lain di UKM, pengurusan FTSM masih beroperasi dengan lancar walaupun pejabat dekan FTSM berada di aras bawah bangunan Fakulti Sains Matematik FSM. Kita duduk, saya panggil bawah kolong. Bawah macam cerita Piramli. Duduk bawah pejabat dekan dan sebagainya masa saya tiba datang. Kita patut ada bangunan sendiri lah. Jadi ini mengambil masa yang agak lama. Cumanya masa kita mohon buat permohonan bajet untuk dapat bangunan tu, bangunan kita rancang, kita jangan buat bangunan konvensional yang lama-lama ni. Kita buat bangunan tinggi. 1 tingkat 1 bidang, 1 tingkat 1 bidang. Pelajar, penyelidik, pensyarah duduk bersama-sama. Jadi dia ada sinergi yang kuat. Adalah usaha dibuat dan sebagainya dan akhirnya dapatlah satu bangunan. Tapi masa tu tak boleh buat bangunan tinggi dengan bajet dan sebagainya, tempat pun tak sesuai. Jadilah bangunan 2-3 tingkat yang kita ada FTSM pada hari ini.
Pada sesi 1997-98 pula, FTSM mendapat 4 lagi ruang makmal pengajaran iaitu di Fakulti Sains dan Fizik Gunaan UKM. Pada masa itu, pensyarah-pensyarah FTSM yang belajar mula balik untuk berkhidmat. Kita tak tahu berapa profesor yang kita nak ada masa-masa tu kan. Tapi memanglah ada. Bilik-bilik profesor, bilik-bilik yang lainnya sama. Bilik associate profesor, pensyarah lain semua biasa. Dan tempat sokongan dia adalah calculation dia. Ya, berapa orang kaki dengan seguran, so every square feet, square feet, ya, yang diperlukan ruangnya, begitu, ya. Tapi kita very democratic. And then sini untuk pensyarah-pensyarah. Okay, so masa kita mengundi, ada bilik-bilik tu kita pick all of us pick we pick the four lah. Kertas tu. Sehingga tahun 1997, semua pensyarah menggunakan bilik masing-masing di fakulti asal. Pensyarah baharu yang dilantik dari Perpustakaan Tun Sri Lanang dipindahkan ke lokasi yang diubah suai setelah pejabat dekan FTSM berpindah ke bangunan Fakulti Kejuruteraan. Tabur kerja masa itu tidaklah mungkin sekaya sekarang lah. Yang kita buat betul-betul guna duit itu ialah kita guna untuk buat bangunan sementara. Sekarang dah dirobohkan. Dipanggil KB. Betul lah duit tu. Kita dapatlah kabin dan dapatlah penempatkan bilik-bilik pensyarah. Termasuk bilik saya tu. Masa tu jadi bersyukurlah masa tu. Jadi bilik pensyarah dah banyak. Boleh dibagi bakti dalam kabin. Kemudian untuk menampung keperluan orang bertambah, pensyarah student bertambah, kita cuba nak sewa buat benda ni dekat luar UKM sebab nak tunggu bangunan siap pun lambat. Dan masa tu kerajaan luluskan, dia bagi macam 1 juta untuk kita sewa, tapi atas nasihat pihak universiti kita buat bangunan. Itu yang dipanggil Blok M. Proses penstrukturan semula fakulti yang dilaksanakan antara tahun 2012 hingga 2018 adalah sebahagian daripada usaha universiti untuk mengoptimumkan sumber, meningkatkan kecekapan dan menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi serta perubahan dalam lanskap pendidikan tinggi. Kita wujudkan beberapa center. Kita ada Softam, kita ada KAIT, kita ada cyber security dan kita pastikan bahawa pensyarah terlibat dalam pendidikan dan research. Dan tentang pembangunan pelajar itulah kita wujudkan istilah SIG dan kita wujudkan juga konsep pembelajaran melalui pertandingan sebagai satu model pembelajaran di FTSM. Pelajar yang menyertai pertandingan, mereka berani untuk bercakap, berani untuk menampilkan diri, menonjolkan diri dan sebagainya. Tentang infrastruktur tu, kita ada beberapa benda yang kita lakukan. Jadi kita wujudkan Innofarm supaya kita boleh bina usahawan. Yang kedua, kita dapat approach Smart Selangor. Kita bincangkan dan mereka telah setuju untuk membiayai pembangunan sehingga kita dapat apa yang kita dapat sekarang. Kami meng-create geran-geran tertentu untuk guru-guru dan memberi kelonggaran dan membayar yuran-yuran penerbitan bagi guru dan sebagainya. Yang mungkin pada sebelum itu saya pasti belum adalah. Strategi boleh dilihat dengan lebih besar supaya platform tu kita besarkan. So bukan dengan salah satu cara. Yang ditawarkan di peringkat luar dan peringkat universiti tu berjalan macam biasa. Tapi gerak antarabangsa tu sangat penting. Fakulti kena bawa sebaik mungkin untuk mendapatkan gerak antarabangsa tu. FTSM mempunyai 3 pusat kajian iaitu Pusat Kajian Softam, Pusat Kajian KAIT dan Pusat Kajian Cyber yang memainkan peranan penting dalam memastikan kewujudan dan reputasi FTSM melalui penyelidikan yang fokus dan berimpak tinggi.
nak bawa penyelidikan, salah satu bendanya memang kena melalui teladan. Yang keduanya, definitely fakulti kena sacrifice pengkorban masa di kalangan ahli pentadbir untuk membawa ahli-ahli di fakulti untuk bergerak bersama. So kita tak boleh bergerak dalam satu kumpulan, kita ke depan dan kita tinggalkan ahli kumpulan lain yang ke belakang. Yang ketiga yang saya rasa yang perlu dilihat adalah cuba mencari inisiatif supaya nak pastikan bahawa setiap ahli fakulti walaupun tidak mengetuai sebarang grant di luar, tapi at least kita ada grant di peringkat universiti dan kita pastikan bahawa setiap ahli itu memang mengetuai sebarang grant. Projek-projek penyelidikan di FTSM seringkali mendapat pengiktirafan antarabangsa dengan hasil yang diterbitkan dalam jurnal berprestij dan dipersembahkan di persidangan terkemuka di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Ahli di fakulti ni, dia ada pakar-pakarnya yang diiktiraf di peringkat global. Deliver talk ke, sebagai advisor ke, sebagai konsultan ke. So kepakaran tu memang ada di peringkat fakulti. Penyelidikan mesti ke depan. Dengan penyelidikan itulah yang kita akan menaikkan bidang akademik kita. FTSM telah merangka satu pelan strategi globalisasi yang komprehensif bertujuan untuk memastikan fakulti ini terus relevan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kursus-kursus kita mestilah setara dengan apa yang dipasarkan atau digunakan di dalam industri. Yang kedua, saya melihat para pensyarah kita yang berkekuatan 90 orang mampu mempunyai bakat atau talent yang digilap supaya mengikut kayu ukur industri di peringkat global dan juga di peringkat tempatan. UKM selaku universiti watan, universiti awam pertama boleh dikatakan cuba mengangguli program pengantarabangsa. 3 daripada program adalah daripada Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat yang ditawarkan di Doha, Qatar. Sehingga bulan sudah terdapat 80 permohonan. Begitu juga apabila ditawarkan nanti di Indonesia. Di sini juga FTSM terkehadapan menawarkan program-program teknologi digital di Indonesia dan juga selepas ini ke China juga. FTSM pastinya berhasrat untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam bidang teknologi dan sains maklumat di peringkat global. Harapan saya kita perlu visibility lebih dari ini pada masyarakat dan juga kita dalam entrepreneurship, usahawanan. Ini khidmat pada fakulti. Jangan lupa serve industri. Dia tak boleh fokus dekat fakulti saja, tapi dia melupakan orang luar tak. IT ialah perkara yang utama bagi negara sekarang ni. 25% daripada GDP negara dikontribut oleh IT. Sudah tentu fakulti IT mainkan peranan yang penting lah. FTSM satu harta lah. Siapa yang punya, ahli dia ada sekarang lah. Jadi kalau nak jaga, kita mesti ada satu aset yang jelas. Jadi kembali kepada menjadi satu ikon negara tu. So orang kenal kita di FTSM ni nampak sebagai apa? Kalau kita champion dalam komputeran, kita champion dalam sains data contohnya. So orang nampak. Kita dapati bahawa semua universiti menghidupkan program IT dan begitu bersungguh-sungguh lah. FTSM kena jelas tentang membina kepakaran yang cerah di mata komuniti, di mata masyarakat, di mata negara. Menjadi tempat rujukan. Bukan semua bidang. Satu bidang yang fokus pun dah cukup dah. Kita bergeraklah supaya kita menjadi champion dalam komputeran dan juga dalam IT. Jadi saya harap kita akan memperkuatkan, jadi pensyarah kena lebih terlibat dalam pengajaran dan pendidikan untuk memastikan bahawa UKM satu fakulti yang utamalah dalam bidang IT. Harapan saya kepada fakulti, kepada para warga penyelidiknya, kita jadilah penyelidik, pensyarah yang tersohor dengan kualiti yang tinggi, penerbitan berimpak tinggi, sentiasa dahagakan ilmu. Harapan saya kepada para pelajar, berguru dengan para penyelidik, berguru dengan para pensyarah. Saya selalu menekankan kerja-kerja berkolaborasi. Work smart, not work hard. Digahayu 30 tahun Fakulti Teknologi Sains Maklumat
peneraju teknologi digital.